غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن ولم يكن له كفوا أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Alhamdulillah, kita sambung muka surat yang ke-18 Bahrul Kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Muka surat yang ke-18. Maka mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segala suami atas segala perempuan itu, atas tiap-tiap hak, hingga mendahulukan ia atas hak dua ibu bapa, seperti barang yang datang ia daripada terghaib pada mereka itu bagi hak kedua ibu bapa dan zaujah, yakni isteri, atas barang yang diceritakan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, di sini timbul masalah persoalan kepada kita. Bila seorang isteri, seorang perempuan berkahwin, dia ada suami, dalam masa yang sama dia ada mak bapak. Jadi mana satu nak kena taat ni ustaz? Suami ke kepada mak bapak ke? Yang ni banyak jadi pertikaian, perselisihan. Dia kata yang mak ni ustaz, mak bapak ni syurga di bawah tapak kaki ibu. Bila berkahwin, berpindah pula syurga itu di bawah tapak kaki suami. Ada juga yang kata macam tu. Yang pertama tuan-tuan, hadis berkenaan dengan al-jannatu tahta aqdamin ummahat itu bukan hadis yang sahih. Syurga di bawah telapak kaki ibu. Hadis yang itu, ada yang kata hadis itu matruk, hadis itu ditinggalkan. Tetap ada yang kata hadis itu dhaif. Syurga di bawah tapak kaki ibu itu hadis dhaif. Tetapi walaupun hadis dhaif, ada satu hadis yang sahih. Ceritanya yang sama, isi kandungan yang sama, iaitu hadis daripada Muawiyah bin Abi Juhamah. Dia datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni nak perang jihad, izinkanlah aku nak perang jihad. Aku pun nak perang juga. Kata Nabi, kamu ada mak tak? Dia kata, ada, saya ada mak. Nabi kata, pergilah, baliklah engkau. Pergi balik. Pasal apa? Pasal Nabi sebut, fa innal jannah tahta rijlaiha. Sesungguhnya syurga itu di bawah tapak kaki ibu engkau. Itu hadis sahih. Jadi hadis yang mula-mula selalu kita dengar tu, syurga di bawah tapak kaki ibu tu, yang tu kita tak tepi sana. Tetapi hadis yang sahihnya ada, iaitu syurga di bawah tapak kaki mak kamu. Maka kalau ada orang kata, apa ni syurga ni tinggi, syurga ni makam dia tinggi, syurga martabat dia tinggi, apa letak-letak di bawah kaki pula ni? Kaki ni rendah. Orang ni tak mengaji hadis. Yang kata syurga di bawah tapak kaki mak tu bukan saya, bukan ustaz. Yang kata tu Nabi. Nabi kata di bawah tapak kaki mak. Bawah tapak kaki mak, maksudnya ialah kemuliaan, maksudnya ialah ketaatan, maksudnya ialah kena buat baik dengan mak bapak, baru kau nak dapat syurga. Sama dengan ayat Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah pesan kepada kita supaya jangan kita ni buat syirik pada Allah dengan sesuatu pun. Sembahlah Allah, jangan syirik.
Kemudian kata Allah, berbuat baiklah kamu pada mak bapak kamu. Jadi tuan-tuan, kalau ada orang kata apa ni syurga hang letakkan bawah tapak kaki orang, pasal apa? Orang ni bagi tahu dekat dia hampir mengaji hadis dulu. Banyak lagi hadis, banyak lagi cerita ni. Ada satu hadis yang sahih pun yang Nabi sebut pada Muawiyah, "Pi baliklah jaga mak kamu, tak payah kamu pergi perang. Syurga tu di bawah kaki mak kamu." Itu ada hadisnya. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, persoalannya, bila dah jadi isteri orang, adakah tak payah jaga mak bapak dah? Kena taat pada suami 24 jam ni? Ni persoalan ni. Saya cakap yang kedua, menikah tak mengurangkan tanggungjawab. Saya ulang balik, bernikah tak mengurangkan tanggungjawab. Berkahwin tak mengurangkan tanggungjawab, malah menambahkan tanggungjawab. Dulu tanggungjawab pada mak, dulu tanggungjawab pada pak, lam nikah dah, ada laki pula dah. Tanggungjawab pada mak pun ada, tanggungjawab pada pak pun ada, tanggungjawab pada laki pun ada. Dia tak mengurangkan. Sebab ada yang kata bila dah kahwin dengan mak bapak tak payah tengok dah, dengan mak bapak tak payah ambil peduli dah, hang tumpu kat laki hang saja. Salah benda tu tuan-tuan. Tuan-tuan buka lah kitab-kitab berkenaan dengan nafkah. Berkenaan dengan nafkah, ada satu ayat dalam Quran, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Mereka bertanya kepada kamu tentang nafkah, tentang perbelanjaan. Dengan siapa, kepada siapa yang patut kami nafkahkan harta-harta kami? Maka wahai Muhammad, jawablah kepada mereka, nombor satu pada mak bapak mereka, falil walidain, pada mak bapak. Jadi anak laki-laki, anak perempuan, dua-dua kena bagi nafkah pada mak bapak. Sama ada dia orang ni bujang ke, dah kahwin ke, nafkah pada mak bapak tu kena bagi. Andai kata mak bapak tu miskin, andai kata mak bapak tu susah, andai kata mak bapak tu tak mampu, anak-anak tadi wajib bagi pada mak bapak nafkah, baik isteri, baik suami anak dia. Baik anak dia tu bujang, baik anak dia tu bini orang, laki orang, kena bagi nafkah. Satu. Dua, persoalan nafkah, berapa banyak ustaz? Adakah anak laki-laki kena lebih bagi nafkah daripada anak perempuan? Dalam mazhab lain pada Syafi'i, anak laki-laki kena bagi lebih pada anak perempuan. Pasal apa? Pasal dia dapat lebih harta pusaka. Dalam mazhab lain, Maliki, Hanafi, dia kata pasal hampa dapat lebih daripada hak perempuan, maka bila nafkah nak bagi pada mak bapak hampa, bagi lebih daripada anak perempuan. Hampa dapat setengah lebih pada hak laki, perempuan satu lebih, perempuan setengah. Bagi mazhab Syafi'i pula, baik anak laki, baik anak perempuan, dua-dua kena bagi nafkah. Bagaimana pecahan pembahagian pada mak bapak mengikut kemampuan masing-masing. Kadang-kadang anak perempuan dia kena bagi lebih pasal jawatan anak perempuan dia besar. Jadi ketua pengarah PA tau, gaji 30-40 ribu. Yang anak laki-laki ni pula jadi jaga tuan-tuan, gaji 1,200, gaji 1,200. Adakah nak bagi lebih daripada kakak dia hak kerja pengarah apa tadi ni? Tak, hak pengarah tu kena bagi lebih. Pasal apa? Pasal pendapatan dia lebih. Sebab tu mengikut mazhab Syafi'i, anak laki-laki baik, anak perempuan baik, kena tolong mak bapak depa, kena wajib bagi pada mak bapak mengikut pecahan apa? Mengikut pecahan kemampuan masing-masing. Kalau anak dia gaji lebih, pendapatan dia lebih, maka dia bagi lebih pada mak bapak dia, melebihi gaji abang dia. Maka abang dia hak gaji kecil, sikitlah bagi pada mak bapak dia. Walaupun perempuan tadi, walaupun anak perempuan tu dia dah kahwin ustaz, ya, walaupun dia dah kahwin, dia kena tolong mak bapak dia. Tapi suami dia tak izinkan bagi ustaz. Buat apa? Saja ni nak transfer duit online, nak transfer ke mana? Saja nak bagi kat ayah sikit, nak bagi kat mak sikit. Bagi pasal apa? Lah bagilah, ayah kan ada pencen,
Kerja kilang ya. Tak ada pencin, mak pula suri rumah tangga sepenuh masa. Jadi saya nak hantar dekat dia seorang 1,000. Tak boleh. Pasal apa tak boleh lah? Pasal dia aku laki hang. Tu jawapan dia. Laki dia kata macam tu. Pasal aku ni laki hang. Ni bukan saya minta duit abang, bukan saya ambil duit abang, bukan saya ambil nafkah abang bagi tiap bulan. Yang ni pada gaji saya. Kuk suka saya nak bagi siapa pun. Dah hang faham dah hang laki, hang tu isteri aku. Faham? Hang kena taat pada aku. Dalam bab ni saya tak wajib taat pada abang sebab ni duit saya. Yang saya tak boleh usik ialah duit yang abang bagi 2,000 sebulan, duit beli beras, duit beli ikan, duit beli sotong, duit beli udang, duit beli sayong, duit yang tu yang saya tak boleh usik. Itu nafkah. Saya kena minta izin daripada abang. Yang ni duit saya. Saya ni cikgu sekolah. Nama saya Cikgu Murni. Saya nak bagi pada mak bapak saya. Itu hak saya. Jadi tak timbullah masalah. Sebab dalam syarak kata walaupun kamu tu dah isteri orang, kamu mampu pula nak bagi pada mak bapak kamu, bagi. Tapi kalau suami larang, tak wajib taat pada dia. Dalam bab itu tak wajib taat kepada suami dalam bab memutuskan silaturahim dengan keluarga si isteri. Okey ustaz, bagaimana pula kalau suami melarang isteri ziarah mak bapak dia? Dia tak bagi balik kampung. Dia tak bagi ziarah mak dia sakit, bapak dia sakit. Macam mana cerita tak? Baik tuan-tuan yang saya hormati ni yang dalam kitab ni. Kita nak baca ni cerita ni. Cerita zaman dulu ni, satu isteri yang suami dia kata aku nak pergi musafir. Aku arahkan kamu jangan turun ke bawah. Bawah tu pak dia duduk, depa duduk tingkat atas. Jangan turun ke bawah. Kelengkapan semua aku dah bagi dah dekat hang. Hang jangan turun bawah. Ni arahan suami. Baik abang. Suami pun pi. Pak dia sakit, tak turun ke bawah isteri ni. Tengok pak pasal apa? Taat pada suami. Tak bagi turun tengok pak sakit. Ada satu kisah lagi pula. Mak dia sakit, suami dia kata jangan pi mana-mana. Sampai mati mak dia tak ziarah. Ada dalam kitab ni yang kita nak baca ni. Persoalan dia ustaz, kitab ni cerita tu betul ke tak betul? Sahih ke tak sahih? Dhaif ke tak dhaif? Yang ni kita baca. Okey, baik, kita sambung. Baik, kata dia lagi, bahawa sesungguhnya ia keluar berserta dengan sahabatnya. Maka melihatlah dia seorang perempuan menanggung ia seorang tua di belakangnya. Maka berkatalah Sayyidina Umar, apa yang payah ni? Sayyidina Umar berjalan dalam pekan, duk tengok satu anak perempuan muda duk gendong orang tua. Kita kata gendong lah. Orang belah utara sebut naik kokong. Setengahnya bubuh kain batik, gendong di belakang, ikat. Setel orang Jawa buat kerja. Bubuh kain batik, anak di belakang. Setengahnya gendong pula, tak larat, ikat ke tepi. Yang hak perempuan ni gendong orang tua, laki-laki orang tua tu gendong. Maka Sayyidina Umar tanya pada dia, apa yang payah sangat ni, yang susah-susah ni pasal apa, yang duk gendong pasal apa? Maka menjawablah perempuan itu, ya Amirul Mukminin, bahawa sesungguhnya dia ni bapa aku. Oh, bapa dia. Dan sesungguhnya jadilah ia seperti kanak-kanak. Ingin ia pada tiap-tiap sesuatu saat, dan satu saat berkehendak ia kepada bermain tanah seperti bermain kanak-kanak yang kecil. Dan sekali pula meminta ia akan makan, dan sekali pula ia minta makan minum. Dia jadi budak-budak. Bapa saya ni dah tua jadi macam budak. Tak boleh tinggal macam budak, tak boleh tinggal. Tinggal kat teriak. Bila dah dukung sat nak minum, sat nak makan, sat kita di bawah main tanah pula dah, main dangau, main pondok. Jadi tua. Yang ni yang Allah Taala sebut dalam Quran ni, wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq afala yaqilun. Kalau Allah Taala panjangkan umur kamu ni jadi panjang, jadi macam budak-budak. Macam mula-mula beranak dulu.
Jadi tuan-tuan, dalam surah Yasin tu Allah Ta'ala sebut, kalau umur kita ni sampai satu tahap tu kamu akan balik macam budak-budak. Budak-budak pakai lampin. Hari ni kita pakai lampin serupa. Lampin orang tua lagi besar pada budak. Tak dan tunggu sakit pakai dah. Saya bawa rombongan pergi Jepun, saya bawa rombongan melawat Turki. Saya tengok satu opah ni tak turun bah. Sejuk gila kat Turki ni, tak turun bah pergi tandas. Saya tanya opah, tak turun, orang pakai turun pergi kencing. Opah tak turun, tak apa. Opah pakai pampers. Lah. Patut duduk dalam bah tu dia. Opah dia kencing dalam pampers. Ada jenis itu tuan-tuan. Tak ada nyanyuk lagi pakai dah. Apatah lagi nyanyuk. Kadang-kadang bukan sebab nyanyuk, sebab sakit. Itu bak pakai pampers, sebab pakai lampin. Ni bak hak ingatan tak apa nak betul ni. Yang duk main tanah, yang duk main dangau, yang duk main pondok jadi orang tua. Jadi anak ni bila tengok bapak macam tu, sekejap dia kriau, sekejap dia menangis, sekejap dia menjerit. Anak ni kata susah sangat, baik aku dukung lah. Dia nak apa pun senang. Dia kata maka tiap-tiap kali aku tak ada daripadanya, memanggillah dia akan daku dengan menangis. Maka aku tanggung dia di atas belakangku, di mana tempat aku pergi, hingga apa benda yang dia nak nescaya aku beri, dan jikalau tak ada maka aku beri akan dia benda yang lain. Senang dia kata, aku usung dia 24 jam. Dia nak apa pun aku boleh bagi. Kalau dia tak ada benda yang dia minta tu, aku boleh bagi benda lain. Subhanallah tuan-tuan, Masya Allah. Ini anak, dia sanggup gendong bapak dia yang tua, yang nyanyuk ni, supaya memudahkan bapak dia. Tuan-tuan tengok dalam YouTube satu gambar orang tua nak naik kereta. Kereta yang dia nak naik tu tinggi, dia tak ada pula kaki nak naik kat atas tu. Setengah kereta ni jenis tinggi macam van, nak naik tu jenis kangkang. Jadi pak dia tua, mata tak apa nampak pula. Anak ni berlari pi tidung atas tanah jadi tangga. Anak tu dipijak badan anak tu, baru pak dia boleh naik. Subhanallah. Dia sanggup tidur atas tanah, pak dia pun pijak belakang dia. Dia tu jadi tangga pada pak dia, naik atas kereta. Ini anak zaman sekarang. Yang hak jenis baik lagi lah, duk ada lagi jenis tu. Hak kita duk baca zaman Sayyidina Umar ni, dia gendong terus bapak dia. Jadi senang dia uruskan bapak dia. Masya Allah, subhanallah. Yang kita duk dengar, anak-anak tak mau layan mak bapak. Yang tu banyak. Pak sakit, dia hantar hospital. Lepas tu tak tahu pergi mana. Tuan-tuan pergi tanya hospital swasta, bila masa orang tua-tua ni penuh di hospital? Bila cuti raya. Cuti raya, tak kira lah raya apa pun, panjang seminggu. Waktu itulah mereka pergi hantar duduk di hospital. Pasal apa? Anak-anak nak pergi cuti Langkawi, makan siakap. Anak-anak nak cuti pergi Singapura, anak-anak cuti tinggal mak bapak tu, habis balik ambil balik. Ada orang tuan-tuan dia hantar dekat mak dia duduk di hospital 3 tahun. 3 tahun duduk di hospital. 3 tahun itulah dia layan saya layan dia duduk telefon. Tuan-tuan boleh bayang tak, satu orang tua kaki mengaji, kaki semayang, semua yang ada, tiba-tiba anak kata mak duduk hospital, kami bayar berapa ribu. Jadi anak dia nak menyembang dengan siapa? Dia tahu nombor telefon saya. Sat-sat telefon ustaz, nak tanya ustaz sikit. Ustaz nak tanya ustaz sikit. Lalah dia kata ustaz minta maaf lah, makcik sunyi, tak tahu nak buat apa lawak ni. Doa rana saya, hang tengok aku tengok hang. Saya kata pak siapa anak-anak tak duduk di rumah, kalau boleh bayar sebulan berbelas ribu, puluh ribu, takkan tak boleh bela seorang mak. Anak sibuk saya tu yang dihantar saya sini ni. Tuan-tuan bayang dah, anak ni, cucu ni nak tengok tok dia nak tengok cucu nak tengok tok. Tuan-tuan boleh bayang 3 tahun duduk dalam wad.
Kawan boleh cakap, kawan boleh semayang, kawan boleh mengaji, tapi anak-anak tak mau belah. Dia kata kami bayar berapa pun tak bayar, janji kami tak belah, hampa tolong belah. Yang ni banyak tuan-tuan. Bunyi tu nampak manis. Pasal apa? Kami bayar berapa pun, bunyi tu nampak hebat. Tapi dia tak tahu orang tua ni. Dia tak tahu tok dia, mak dia ni perangai lagu mana. Dia nak tengok orang, dia nak menyembang dengan orang, dia nak menyembang dengan kawan, kawan nak menziarah dia, adik-beradik nak tengok dia. Dia pun nak berjalan kat taman juga. Tolak dia tepi tasik berjadilah orang tua tu. Habis-habis kuat mai ke masjid, duduk atas wheelchair tu tengok kuliah jadilah. Hampir tok dalam uat tu langsung tak boleh keluar. Dia hanya tak boleh bangun je. Cakap semua boleh. Dia tak boleh duduk je. Dia tak boleh duduk lama, tak apa lah. Tapi nak kata apa lah, kita kan mak kita terdiam. Baik, kemudian demikian lagi maka ajaiblah Saidina Umar. Bila perempuan ni kata kat Saidina Umar lagu tu, Saidina Umar ni heran. Ajaib dia kata, Allah hebatnya hang ni. Kata Saidina Umar, adakah kamu tahu bahawa sesungguhnya perempuan ni telah mendatangkan hak bapa dia? Sampai duk gendong pak dia, duk layan bapa dia, duk usung punya susah. Kata Saidina Umar pada sahabat dia, kamu tahu tak perempuan ni telah menyempurnakan hak bapa dia? Maka kawan-kawan Saidina Umar pun berkata, bala ya Amiral Mukminin, bahkan ya Amiral Mukminin. Bala tu maknanya bahkan, bukan balak bencana tu balak. Ni bala ni maknanya bala tu ya, bahkan ya Amiral Mukminin. Maka kata Saidina Umar radhiyallahu anhu, dan aku pohon apa yang aku cakap ni betul. Dia kata sesungguhnya engkau telah mendatangkan kebaikan pada bapa engkau. Saidina Umar kata, wahai anak muda, mudah-mudahan apa yang aku cakap ni betul, malah ziyadah pula. Ziyadah maknanya lebih lagi apa yang kamu buat pada bapa kamu. Ziyadah tu maknanya tambah lagi. Tuan-tuan pergi kenuri nak suruh orang tambah nasi, sebut apa? Zid. Tak, saya Luqman. Tak, bukan aku panggil nama hang, aku suruh tambah lagi. Dia ingat nama dia Zaid, bukan. Zid, tambah lagi. Zid, tambah. Asal daripada perkataan inilah ziyadah, supaya ditambah lagi kebaikan pada engkau, sebab engkau bela bapa engkau elok-elok. Tuan-tuan dengar apa jawab anak perempuan ni. Maka kata perempuan itu, tersalah engkau wahai Amiral Mukminin. Dia kata, salah kamu tuan. Dia tak kata pula. Dia tak kata macam tu. Kita kalau orang puji kita, ni bagus, cantik lah, tak ada apa, biasa lah. Kalau saya tak buat, siapa lagi nak buat kan? Nak harap abang saya tak bayar, kok saya pun tak boleh belah macam saya. Ni kita. Hak perempuan ni pula dia kata apa? Salah kamu wahai Amiral Mukminin. Tak betul apa kamu cakap. Tenganga Saidina Umar. Tak betul apa duk gendong bapa yang tua. Tak betul apa duk dukung bapa, bagi makan kat bapa. Apa pak nak buat tak betul. Tang mana? Kata perempuan tadi, kerana belum lagi aku bayarkan hak bapa aku. Apa dia hak dia? Sesungguhnya adalah bapa aku pelihara akan daku. Daripada aku kecil sampailah dia tua, dia bela aku. Dan berdirilah ia dengan segala asbabku. Aku sakit, dia berdiri. Aku nak pergi sekolah, dia berdiri. Aku nak ni, dia nak. Aku nak benda ni, dia berdiri pergi kerja. Bapa aku ni buat semua untuk aku. Dan berkhidmat dia akan daku. Dia bagi bilik kat aku, dia bagi rumah, dia bagi pakai, dia bagi makan, dia bagi minum. Ni bapa aku. Dan dia mencita-citakan akan daku. Kok nak jadi cikgu ke, nak jadi doktor ke, nak jadi engineer ke. Bapa aku yang mencita-citakan pada aku. Dan enggan dia daripada mati aku. Kalau aku sakit, bapa aku sanggup buat macam-macam, janji aku sihat.
Kalau nak derma buah pinggang pun bapak sanggup, derma mata pun bapak sanggup. Kalau boleh anak ni aku tak mau mati, kata bapak. Dan bila dia dah tua, dia dah sakit, sekarang aku berkhidmat untuk bapak aku. Sekarang aku berdiri memelihara bapak aku. Akan tetapi aku bercita-cita, bilalah orang tua ni nak mati. Nampak tuan-tuan? Bapa bila bela anak, dia tak mau anak tu mati. Aci cari jalan tuan-tuan, nak ubat, janji anak tu sihat. Tapi anak ni kata apa? Memang aku jaga bapa aku, memang aku berkhidmat pada bapa aku, tapi dalam hati aku duk tanya, bilalah orang tua ni nak mati, aku tak larat. Subhanallah. Terdiam sedina umur. Kita ni kalau bela mak pak kita ada tanya lagu tu. Teh sak nak yang tu, sak nak yang ni. Ngada motor. Tapi suak agak bubuk. Ada hak suak bubuk pada mak dia, tapi kasar. Makanlah mak oi. Saya katalah lapang lah apalah, orang suak tak mau makan. Tapi suak agak. Tapi kasar. Mandi kan mak dia, mandi, tapi dia punya tenyeh lah. Bukan kata keluar daki, kulit-kulit pun terkeluar. Punya kasar. Memang dia pakai lampin pada mak dia. Tapi cara dia angkat kaki, cara dia angkat punggung mak dia tu, Allah, kita tengok pun. Saya letih ada ustaz 15 tahun duk bela dah. Ustaz kira tengoklah. Kita pun ambil sempur tolong kira. Tak mana nak kira. Bukan suruh kira. Tadi kak kata ustaz kira tengok. Dah suruh kira congok dengan kepala otak ustaz. Saya ni dah lah isteri orang. Saya ni ada anak lagi, nak hantar anak pergi sekolah lagi, nak masak kat laki lagi, nak jaga rumah tangga lagi. Yang adik-beradik saya pula pergi tauk mak saya datang sini. Dia bunyi tu, adik-beradik saya pergi tauk mak saya datang sini. Sebab tu abang-abang yang saya hormati, kita ni anak laki-laki. Kalau mak pak sakit, kita lah belah. Pasal kita anak laki-laki. Pasal kita lebih dapat pusaka. Kalau mak tu mati, pak tu mati, pusaka hak dia punya tu lebih pada adik perempuan kita, kakak kita. Kita ni nama apa? Kita ni nama furong. Mak pak tu apa? Mak pak tu usul. Kita ni furong. Anak ni furong. Cucu ni furong. Mak pak tu usul. Mak pak tok wan cik, itu nama dia usul. Bila yang usul di atas ni sakit, bila usul di atas ni miskin, bila usul yang di atas ni susah, furong ni kena bantu dah. Siapa dia usul kita ustaz? Mak kita, pak kita, tok kita, tok wan kita, opah kita. Bahasa KL opah lah. Main kita belah sini tok. Hak perempuan pun tok. Hak laki tok wan, tok juga. Main belah Batu Kura, belah Gerik tu dia tak panggil tok wan, dia panggil cik. Pi belah KL ni siapa? Ni cik saya. Cik tu apa? Oh, tak tahu belah. Maka mereka ni dipanggil usul hak di atas. Kita ni dipanggil apa? Kita ni panggil cabang, furuk. Daripada mak pak kita, ada kakak, ada abang, ada adik, ada anak laki perempuan, 4 laki 4 perempuan, maka dia furuk, dia cabang. Bila yang usul ni sakit, bila yang usul ni miskin, bila mak bapak ni susah, yang furuk ni kena bantu. Adakah nak bantu tu pada abang sulung? Adakah yang kena tolong ni yang belah mak bapak ni adik bongsu? Tak, semua furuk. Semua furuk lah kena tolong mak dia. Saya tak boleh ustaz. Pasal apa tak boleh? Abang sulung. Ustaz takkan tak tahu saya abang long. Abang long apa? Abang long kawasan. Oi, nama apa? Long Tiger. Saya kerja berat ustaz, kerja duk kutip hutang ni. Saya bukan ada masa belah mak saya. Oh, kalau gitu pi ke Angah. Ustaz pun tahu. Kenapa?
Saya mengah Ustaz elok nama pun Pak Ngah. Saya tak boleh nak belah. Duk lelah semua ni. Sejuk sangat tak boleh, panas sangat tak boleh, habuk tak boleh. Tambah mak saya ni pula kena aircon 24 jam. Tak ada aircon tak boleh tidur. Saya tak boleh aircon saya mengah. Saya tak boleh belah mak saya. Oh kalau tu pergi Mak Lang. Mak Lang kata bukan Mak Lang tak nak belah. Siapa pula? Ni Mak Lang pun bini orang. Mak Lang pun tumpah laki Mak Lang tu kata buat main mak sini lagi. Laki Mak Lang kata apa pula? Tu kata dia pun bukannya kerja apa sangat, duk bawa lori lagi. Tak tahulah. Mak Lang boleh lah belah tapi Pak Lang tu lah berat sikit lah. Tak apalah kita pergi kat makcik. Macam mana makcik boleh lah tengok mak? Kak cik bukan apa. Kak cik sambung ni further study. Bukan dah habis ke tu? Memang habis ni buat ni pula. Second master pula. Tu tak ada masa. Oh kalau gitu pergi kat ni adik bongsu. Cik tak kerja apa. Cik seorang payah. Gaji tak banyak apa semua. Pasal hang tak menikah lah senang belah mak. Oh sudah apa kita ni masuk dalam bilik tutup pintu. Lah mak dia kata tak apa. Lah susah sangat pergi hantar mak kat sekolah Ustaz Kazim. Biar Ustaz Kazim belah pula. Yang tu banyak tuan-tuan bersepah. Mai hantar mak dia kat saya suruh saya belah. Saya tanya dia pula ni bukan mak saya pasal apa saya nak belah. Ganah dengan mereka ni tuan-tuan. 5-6 anak tak mau belah. Hampa faham tak hampa ni furuk? Apa makna furuk? Bila usul tu sakit, bila usul tu miskin, bila usul tu susah, furuk ni kena kerja sama. Belah. Ustaz faham tak saya Abang Long? Ustaz faham tak saya mengah? Ustaz faham tak saya ni bini orang tak kerja? Ustaz saya faham tak saya ni sambung belajar? Ustaz faham tak saya ni tak ada kerja apa? Faham? Habis tu Ustaz nak suruh kami belah pasal apa? Pasal mak hampa. Macam mana cara nak belah? Sebulan rumah Abang Long, sebulan rumah Kak Ngah, sebulan rumah Kak Lang, sebulan rumah Pak Cik, sebulan rumah bongsu. 5 bulan duk bergilir. Takkan tak boleh buat? Takkan tak boleh buat? Sebulan hang belah, lepas sebulan hang ambil mak pula, lepas sebulan rumah hang pula, lepas sebulan rumah hang pula, last sekali rumah aku. Giliak pula macam main kutu, pusing. 1 2 macam duk giliak-giliak tu payah Ustaz macam Mak Ngah duk di Johor, hak Kak Lang pula duk Terengganu, Kak Cik pula nu duk Sabah nu, nak berulang macam mana? Kalau begitu ambil hak tak kerja tu, hak baru kena buang kerja kilang ke apa ke, hang berhenti kerja, hang tak ada kerja, hang mai belah mak. Kami 4 beradik ni sebulan bagi dekat hang 500, sebulan hang dapat 2000 tetap dah upah hang belah mak. Kami bagi lagi 2000 untuk beli lampin mak, pakai mak, ubat mak. 2000 untuk hang, 2000 untuk mak. Takkan tak boleh kot? Ustaz ulang balik. 500 seorang bagi dekat yang hak kecil ni, hang dah kena buang kerja, hang tak ada kerja, 500 sebulan, hang dapat 2000, kami 4 orang. Bagi kat dia 2000, upah dia jaga mak. Jadi duit lampin mak, duit ubat mak, duit muai mak lagu mana? Kami tambah lagi 2000, seorang 500. Jadi hang dapat 4000, 2000 belanja mak, 2000 belanja poket hang. Tak apa. Tapi hampa kena janji dengan tak bagi pula. Jangan duk mi setiap bulan pula. InsyaAllah. Kan senang hidup. 1. Bagi lagu tu. Untuk senang yang tak kerja ni, belah mak dia. Tak payah nak berulang hak di sulung, hak di nombor 2, hak nombor 3. Tu cara dia. Korban seorang ni berhenti kerja sanggup jaga mak kita. Adik dia pula, saya tak berhenti, saya tak sanggup berhenti kerja Ustaz. Pasal apa tak sanggup pula? Dia orang bagi saya sebulan 2000. Okey, kalau kata mak saya mati, saya nak kerja apa pula? Dia orang mesti dah tak bagi dah sebulan 500 kat saya seorang. Buatnya 2 bulan belum mak mati pula. Saya nak makan apa Ustaz? Oh, kalau hang fikir lagu tu susah. Rezeki Allah ni luas. Ada fikir tu pasal apa? Keberkatan belah mak tu lagi besar daripada rezeki hak dia duk bagi tu. Nak dapat keberkatan ni. Ada pula kata, okey,
Kalau saya bagi 500 untuk adik saya upah, 500 lagi untuk belanja mak makan, ubat dia apa semua, maknanya saya bagi 1000 tak? Lebih banyak tak? 1000. Ustaz kira tengoklah, saya nak bayar Alphard 2. Lagi, Camry lagi. Ustaz tengoklah rumah saya 3 biji, 4 biji nak bayar lagi, nak bayar kat mak lagi. Yang beli Alphard sampai 3 biji tu siapa? Mana besar? Alphard hang ke mak hang? Kadang-kadang kita duk nampak material ni lebih besar daripada mak kita, pak kita. Allahu Akbar. Sebab tu ada orang yang seronok, dia kata, Ustaz saya ada pencen, alhamdulillah. Tak ada lah nak harap kepada anak-anak saya. Ada yang tak ada pencen, saya tak harap anak-anak saya, Ustaz. Saya kerja walaupun umur saya 80. Pak saya tak nak susahkan anak. Ni mak bapak tuan-tuan, umur 80 duk kerja ni. Saya duk suruh Cina duk 4-5 orang duk buat kerja. Umur 75 duk pecah bangunan lagi. Saya kata, Pak, umur berapa? 75. Buat kerja lagi kah? Cari makan lah, kata dia. Tua bangka dah. Tak sakit lutut pula tu. Pinggang mukir duk katok batu ni. Pasal apa? Pasal duit tak ada. Anak tak bagi duit. Sian tuan-tuan. 75 kalau kita ni duk buat rumah dah, duk isap okok daun, tak larat lah. Dia boleh lagi duk pasang grinder mung duk pecah. Ini dia abang-abang kena tengok juga mak pak kita ni. Jadi siapa yang nak bela ni, semua kena bela. Tapi ustaz, dia ni isteri orang, suami dia tak izinkan, dia bela mak bapak dia. Abang, saya nak bawa mak saya main duduk dengan saya, boleh abang? Tak boleh, abang tak izinkan. Hang suruh abang hang bela. Tak apa, telefon abang, balong. Saya dah minta izin dengan suami lah, dengan Man tak bagi. Tak bagi apa? Tak bagi bela mak. Dia tak mau, pasal mak dia pun ada sini. Lagi mak main pula, 2 orang mak nak kena bela. Jadi ya tak boleh nak bela mak abang. Tak apa cakap macam tu. Jadi abang long lah bela. Pasal apa boleh? Pasal ada lagi adik-beradik dia yang boleh bela mak dia. Maka ikutlah cakap suami tadi. Aku tak izinkan hang bela mak hang di rumah aku. Pasal apa? Pasal hang ada 4 jantan lagi. Abang hang ada 2 adik perempuan, adik lelaki-lelaki hang ada, suruh depa bela. Cakap dekat abang kita, abang saya tak boleh bela mak sebab suami saya tak izinkan. Okey. Sekarang ni pula isteri dia anak tunggal, perempuan seorang aja. Hak lain mati habis. Abang, saya minta izin nak bela mak sakit. Tak boleh. Dia mak saya abang. Aku kata tak boleh. Abang, dia mak saya, aku laki hang. Timbul persoalan. Aku laki hang, dia mak saya. Tu yang buat drama esok tu. Dia ibuku, aku laki hang. Tu tajuk drama baru pukul 7 Mega Holding. Maka suami tadi tak bolehlah halang isteri dia bela, sebab tak ada siapa yang boleh bela mak dia dah. Okey ustaz, kalau isteri pi bela juga mak dia ustaz, adakah jatuh derhaka? Tak jatuh derhaka. Pasal apa? Pasal dah tak ada orang lagi yang boleh bela mak dia. Berdosa dah isteri tadi keluar daripada rumah pi jaga mak dia ustaz? Tak berdosa. Tapi suami dia kata hang nusyus, biar dia kata hang nusyus, tak berdosa. Pasal apa? Pasal tak ada orang lagi dah yang boleh harap untuk bela mak dia. Kerana adanya ayat dalam Quran, wabil walidaini ihsana, hendaklah kamu berbuat baik pada mak kamu, mak bapak kamu. Tapi perintah suami ustaz dia tak bagi. Tinggalkan perintah itu. Sebab itu nak keluar daripada rumah suami mesti minta izin suami. Seperti apa?
Nak keluar pergi mana-mana lah akak-akak, nak keluar daripada rumah, nak berjalan ke, nak pergi kedai ke, pergi rumah Kak Gayah ke, pergi marhaban ke apa ke, minta izin suami. Abang, petang saat lagi saya nak pergi rumah Kak Gayah. Kak Gayah tu buat meniaga kerepek, dia minta tolong potong pisang tak. Sekali dia bagi lah upah, pi lah, pi. Tapi kalau suami kata jangan pi, macam hang ni tak makan duk gatai nak minta upah pasal apa? Duk rumah. Tu sapi. Satu, minta izin sebab nak pergi masjid. Abang, malam ni di Masjid Abdullah Fahim, Ustaz Datuk Samsuri main mengajar. Saya nak minta izin malam ni mengaji bab akidah. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Aku kata tak boleh, tak boleh. Hang bodoh pasal apa? Tak boleh, tak boleh. Pasal saya bodoh lah, saya minta izin nak pergi mengaji. Kalau saya pandai, saya mengajar Ustaz Samsuri pula. Maka pada masa itu haram suami dia tegah. Tak boleh tegah. Pasal apa? Pasal suami tak mengajar isteri. Tapi kalau suami tu dah mengajar isteri, semua bab dia mengajar dah, hang tak payah pergi lah, hang pandai dah, cukup dah, aku dah ajak hang. Maka isteri tak payah keluar. Tapi kalau suami tak ajar, suami langsung tak ambil peduli, jahil si isteri, isteri tadi tetap pergi mengaji walaupun dilarang, maka tak berdosa si isteri, yang berdosa si suami sebab larang dah. Yang ketiga, isteri keluar daripada rumah tak minta izin daripada suami. Sebab apa? Pergi tengok mak dia yang sakit, ziarah bapa dia yang sakit, yang dalam keadaan nazak, susah dah, dan suami tak bagi pergi. Maka dalam kitab dia sebut tiada harus suami tadi melarang, tiada harus. Dalam setengah dia kata makruh, ada yang kata haram, sebab membawa kepada memutuskan silaturahim antara isteri dengan mak bapak dia. Tapi ustaz ni dalam kitab ni dia sebut yang isteri tadi mak dia sakit, tetap dia tak keluar rumah sebab taat pada suami dia. Kita bincang tengok taraf hadis tu nanti. Kita tak sampai lagi bab tu. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita sebagai suami memanglah kita ada hak atas isteri kita, tapi kena bijak pandai. Sebab tu saya kata banyak kali dah, yang mana nak cari jodoh untuk anak perempuan dia, cari laki-laki yang bijak, cari laki-laki yang bagus agamanya. Sebab banyak terjadi kes suami memutuskan silaturahim isteri dan mak bapak isteri. Sebab apa? Kes yang saya sebutkan tadi. Hang jangan balik rumah mak hang, hang jangan bela bapak hang, hang jangan bagi duit pada pak hang, hang jangan peduli pada mak pak hang. Pak siapa suami ni larang? Dia larang sebab dia jahil. Maka dengan sebab dia larang benda tu, isteri pun tak pergi, putus silaturahim isteri dia dengan mak bapak dia. Jadi abang-abang yang mana ada anak dara ni, pilih elok-elok lah hak menantu kita ni. Jangan duk tengok segak mata biru bulu dada daripada pusat naik ke muka tapi ilmu tak ada. Sampai tak mau bela kita. Kita duk telefon, "Leha oi, pak hang sakit ni baliklah. Leha oi, baliklah leha oi, pak hang teruk dah nu." Tak balik. Mau nak balik lagu mana? Abang Bidin tak bagi balik. Minta lah dekat dia, minta, dia kata tak boleh. Mati bapak dia. Leha oi, pak hang tak ada lah. Tak apa mak, malam ni kami balik. Kepala otak hang. Waktu sakit hang tak boleh balik. 4 kali aku telefon, baliklah pak hang sakit, baliklah pak hang teruk dah, baliklah pak hang duk tengok atas dah, baliklah pak hang nazak. 4 kali hang kata tak boleh, tak boleh, tak boleh. Abang Bidin tak bagi. Bila kata pak hang tak ada leha, tak apa mak, tunggu saat malam ni kau kami balik. Saya kalau jadi mak dia kata kepala otak hang. Waktu hang boleh minta maaf hang tak balik. Waktu hang bercakap boleh bercakap dengan ayah tu, "Ayah saya minta maaf ayah, ayah saya minta maaf ayah," boleh lagi. Hang tak mau balik. Lah ni ayah hang dah keras dah, cakap apa tak boleh dah, hang baru nak balik. Kalau saya jadi mak dia, tak usah balik leha, mak tanam lah.
Lah, sampai hati mak tak tunggu cek. Kalau tunggu cek ada duit tak apa agak, cek kosong nak buat apa? Mak tanam dah, dia meninggal tengah malam, pukul 9 pagi mak panggil Tok Imam suruh tanam. Dah selesai semua ni, mak telefon hang pukul 2 petang. Pengajaran tak menghargai orang hidup. Bila mati sibuk menyusahkan Tok Imam, jangan duk tanam mayat lagi, tunggu kami balik. Tunggu kami balik. Tok Imam banyak kerja kan, nak tunggu mayat tu aja. Baik, kemudian dan telah mengeluarkan oleh Ahmad daripada Anas, telah berkata Ahlul Bait daripada Ansar, ada bagi mereka itu menerangkan mereka itu akan air hingga katanya, maka tak kala memandang unta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya berhadaplah ia kepadanya hingga tersungkur ia, hal keadaannya sujud unta itu di hadapannya. Depa ni satu hari duk tengok Nabi ni duk berjalan depan unta, duk bagi minum unta apa semua ni, tiba-tiba unta ni sujud dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sahabat-sahabat Nabi tengok unta ni sujud pada Rasulullah, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, binatang ni tak ada akal, sujud dia bagi engkau, dan kami semua ni ada akal, maka kamilah yang terlebih sebenarnya sujud kepada engkau ya Rasulullah. Binatang unta ni tak ada akal, sujud pada engkau. Kami yang ada akal inilah yang paling layak sujud. Apa jawab Nabi? Maka bersabda ia, tidak patut sesekali jika seseorang itu sujud bagi manusia. Kata Nabi, manusia sesama manusia tak boleh sujud. Nah, tuan-tuan tengok dalam dunia ni berapa banyak hadut sujud sama dengan manusia. Saya tengok dalam video tadi, manusia sujud dengan lembu, pakat duk menderak atas lantai, ambil berkat pada lembu. Ada juga, ada yang ambil berkat daripada manusia, dicium kaki manusia ni, dia sujud. Nabi kata manusia ni tak patut sujud sesama manusia. Dan jikalau patut sujud itu bagi seorang manusia, nescaya aku suruh akan perempuan bahawa sujud dia bagi suaminya, kerana sangat besar haknya itu atas isterinya. Jikalau ada pada tapak kakinya hingga sampai tengah kepalanya pun yang jadi najis sebab nanah dan darah, kemudian berhadaplah oleh isterinya itu akan dia, maka menjilat-jilatlah dia akan nanah dan darah tadi, belum lagi dia mendatangkan hak suaminya. Tu dia. Abang-abang dengar yang ni seronok. Lepas ni kalau aku bisui, aku suruh dia jilat. Jangan duk buat hal. Nombor 1, dia kata seorang manusia tidak boleh sujud kepada sesama manusia. 1. Nombor 2, kalaulah manusia ni boleh sujud sesama manusia, nescaya aku suruh isteri sujud pada suami dia, kerana membesarkan hak suami dia. Ni dia. Suami lagu mana? Suami macam mana yang nak sampai tahap macam ni? Kita jelaskan bahawa tidaklah makna benda ni suruh isteri sujud pada suami. Bukan. Nak cerita besarnya hak seorang suami pada isteri dia. Sebab sekarang ni banyak orang yang tak reti memahami hak seorang suami. Kadang-kadang dia berhias, yang nampak kecantikan, yang merasai kecantikan isteri dia bukan suami dia, orang luar. Salah dah. Salah dah tuan-tuan. Dia tak jaga hak dia. Sehinggalah seorang suami ni bagi pada isteri dia suatu pemberian. Bagi cincin ke, gelang ke, duit ke, ceklat ke apa ke. Menghina pemberian tu pun salah. Alah, bagi gelang kecil halus. Abang tengok gelang kat gaya sedepah, bohong sedepah. Abang bagi gelang ni halus, jentik pun patah. Salah lah. Hak tu je suami mampu.
Yang tu saja. Yang ketiga, untuk membesarkan hak suami ni, apa-apa benda pun kena minta izin. Sehinggalah nak bagi barang keperluan dalam rumah dia, nak bagi pada jiran pun kena minta izin suami. Melainkan benda tu cepat basi. Gulai, buah apa nama, masak gulai, masak buh semangkuk, bagi kat jiran sebelah, tak minta izin pada suami. Balik suami baru bagi tahu, tadi saya masak banyak lah sikit, bagi kat Gayah lebih lah semangkuk kat dia, saya minta izin. Pasal apa tak tanya abang tu? Dah kalau tanya abang, abang balik lambat, malam lah bagi, lagi basi pula sugulai tu. Dak, kan telefon tak boleh. Telefon dah telefon dah, perempuan mana tu jawab. 3 kali telefon, the number you have dialed. Perempuan mana tahu dah tak? Bukan saya tak tanya. Saya dah tanya tapi abang tak jawab, abang tutup. Aku nak jawab apa? Aku duduk lautan. Lain tak ada. Begitu jangan salah saya pula. Benda yang saya bagi ni benda yang cepat basi. Saya tak perlu minta izin pada abang. Kalau minta izin saya lagi basi lah. Sebab tu saya bagi dulu. Yang kena minta izin tu apa? Sebelum bagi, berah. Benda tu tak basi cepat. Tahun depan baru expired. Datang kat Gayah Leha, oi, nak pinjam Ustaz 4 pot beras boleh tak? Ustaz kat Gayah nak telefon abang saya je. Bang, kat Gayah minta nak pinjam 4 pot beras, abang bagi tak? Tak payah. Aku kira-kira dah 40 pot lah. Pada tahun lepas kita tak payah. Hang bagi ni kita tak bayar pula. Okey, nak tanya yang tu lah. Kak Gayah, oi, abang Bidin tak bagi. Dia kata hak kemarin dulu pun tak bayar. Ni aku nak makan apa hang tak bagi? Tak tahu. Pergi jumpa pusat khidmat masyarakat. Tak nak. Rumah saya bukan pusat khidmat masyarakat. Suami tak bagi. Itu dah lebih dah, tentang melampau. Cakap suami saya tak bagi sudah. Pasal apa? Pasal benda ni tak basi, benda ni tak buruk, benda ni tak busuk, nama dia berat. Benda hak cepat busuk, benda hak cepat ni tuan-tuan bagi dulu. Sekali balik habang kemudian. Kalau suami kata aku tak bagi, aku tak izin hang bagi, dosa si suami tadi. Dosa si isteri tadi, baru dosa. Kalau bagi benda hak cepat basi tadi ni. Baik, tu banyak lagi tuan-tuan tentang hak si suami pada isterinya. Kemudian dia kata hak seorang suami ni, katalah atas kepala dia sampai hujung kaki ni jenis luka badan ni, menyakit kepala, nanah duk meleleh. Yang tu kita jumpa banyak kali, jenis sakit kulit ni duk meneneh darah ni, nanah ni. Sekali tu saya jumpa di Thailand. Saya tengok tu naik bulu roma saya ni. Allah, penyakit apa ni orang tua ni. Saya tengok tu naik bulu roma, berbulu saya badan ni, penuh muka ni. Allah, jenis duk keluar nanah ni banyak. Lari saya tuan-tuan, takut saya. Ustaz jumpa tang mana? Tang kedai makan, restoran. Rupanya dia toke restoran tu. Bila sampai tom yam apa semua, saya tak makan. Dia pun tanya saya, Ustaz tak makan? Saya tom yam tak berapa. Tak berapa aku tengok aku tak lalu nak makan, takut. Kalaulah kulit macam tu, ada isteri pilap dengan kapas, pilap dengan bandage lah apa bala semua. Ada isteri kata tak mainlah kapas-kapas semua ni, dengan lidah dia jilat, ngak-ngak sekali, nak bagi luka tu kering. Hebatnya isteri tadi, kata Nabi, belum lagi sempurna hak seorang dia. Belum lagi sempurna hak seorang suami. Walaupun isteri buat lagu tu. Ada isteri buat lagu tu? Tak ada lah. Kalau cerita kalau ada, belum lagi. Jadi abang-abang sat lagi, jangan pula luka je tu motor itu kena exhaust leha main dressing sat.
Pi ambil cuci apa semua, aku tak suruh hang dressing dengan antibiotik lah apa semua, dressing dengan lidah hang. Abang seksa saya. Hang dengar tak Ustaz Kazim kata apa tadi? Ni perbandingan Pak Long oi. Janganlah jadi cerdik sangat. Perbandingan kalau ada hak lagu tu isteri sanggup buat, belum lagi. Sebab tu kita tak payahlah kita tengok satu isteri bukakan stokin suami dia, masuk dalam Facebook, masuk dalam TikTok. Sekali lelaki nak pergi kerja pakai stokin, suami balik kerja buka stokin. Ada yang kata alah macam dia seorang lelaki, macam dia seorang belah lelaki dia. Tu saya kata apalah tuan-tuan, dia buka stokin lelaki dia ke, dia ambil stokin lelaki dia pergi serlung kat muka lelaki dia pula ke, macam mana pun dia buat, belum lagi menyempurnakan hak suami dia. Dia nak masuk Facebook dia nak masuk Instagram dia tunjuk ke orang dia pakaikan stokin, dia bukakan stokin suami dia, biar pi kat dia lah. Tuan-tuan agak-agak menyampah dengan tu, buka hak lain. Pi buka Ustaz Kazim masak lagi bagus. Kita tak usah kata apa, tu laki dia, tu isteri dia, biar pi lah. Selagi mana tak haram tak apa. Yang salahnya suami tu pi buka stokin isteri dia, buat live pula tu. Buka tudung, pi buka stokin, buka baju nama apa lah. Sekarang dah buat trend lagu tu pula. Isteri tu tudung, pi buka tudung, pi buka anak tudung pula, nak bagi orang tunjuk bini dia. Yang tu salah. Isteri hang yang kata buka siapa? Dia tiru cerita tu kabi-kabi. Tuan-tuan buka cerita kabi-kabi. Sesi kapur pi buka tudung isteri dia, kebi-kebi miradil men, duk buka. Benda tu cerita lama tahun 79. Orang sekarang duk buat balik entah cerita lama ni. Baik, kemudian dan telah berkata oleh setengah ulama. Apa dia hak dia ni? Wajiblah atas perempuan mengekalkan malu daripada suaminya dan merendahkan mata di hadapan suami dia. Ni yang saya kata dulu, kitab ni bab permulaan ni orang perempuan tak suka dengar. Semua kena kat kita. Tu malas mai. Kali ni aku mai, aku tak mau dah mai lain kali. Semua kena kat kita. Sabar sak mangah hoi, lepas ni kena kat suami pula. Ni bahagian pertama isteri dulu, bahagian tengah sikit bab suami pula. Bila kena bab suami pula, aku malas nak mai, semua kena kat orang jantan. Habis tu siapa nak dengar? Hak belah perempuan orang ni tamu dengar, belah hak lelaki orang ni tamu dengar, lala ustaz saja duk dengar. Dia kata apa? Nombor 1, wajib atas perempuan mengekalkan malu daripada suami dia. Ada tuan-tuan hak jenis tengking. Tengking laki di hadapan orang ramai. Abang, mainlah cepat. Semua tengok laki dia. Kenduri kahwin tu. Laki ni lah muka tebal, sengih tak sengih, sengih tak sengih. Lambat orang panggil pi mana? Cekok pinggang tengah-tengah tangga. Tak boleh pergi telefon dia. Abang, mainlah ambil barang ni, berat ni, cek tak larat nak balik. Ni dah menjerit. Lu buat apa? Biarlah DJ tu tugas yang apa pergi karaoke sekali pasal apa? Dengan karaoke pun kena sekali yang ni. Sebab ada jenis suami macam tu, dia jenis duk tenggek dekat karaoke DJ. Dia bukan cakap apa, dia aja duk tengok. Yang laki dia duduk situ, isteri duduk cari mana pergi laki aku ni. Dia tengking depan orang ramai. Tak kena isteri lagu tu. Janganlah bagi penjatuh muka suami kita. Dan kata dia lagi, rendahkan mata di hadapan dia. Jangan duduk jegi mata. Jangan duduk jegi mata. Buat live pula jegi mata, terbeliak mata. Ulang balik abang. Apa? Dia buat lagu tu. Dia buat lagu tu, kalau lagu dia jegi mata. Apa? Fui, kau oi. Jangan duk bagi mata garang depan suami kita. Ingat balik masa mula-mula menikah. Sekarang duk jegi mata kat dia, tak hormat kat dia, duk cengih tak tentu halah.
Dua, wajib pula mengikut bagi suruh suaminya. Ni saya kata tadi ni, wajib ikut. Suami kata kita pindah, abang dapat kerja dah di Johor, kita pindah. Tak mau lah. Abang pindah, cik nak duduk Belah Batas ke? Dah lah, dah abang pindah di Johor, hang kena ikut lah. Tak mau lah, mampi, cik tak mau. Johor duduk tak mana? Pasir Gudang, tak mau. Habis tu hang duduk sini. Tak apa, duduk sini pun tak apa. Abang Sabtu Ahad abang balik Payah lah hang tak ada. Tu yang kata pergi minta kerja Johor saya apa? Kerja sini berlambak. Buat macam mana rezeki di sana. Gaji lebih lagi, kepakaran abang pun di sana. Kepakaran abang sayang kerja abang pergi, cik tak mau, cik duduk Belah Batas. Dah suami ajak pipi. Dah ustaz faham dah, saya sini berniaga online. Buat kek lapis, kek tingkat semua ni. Orang dah kenal dah, bila ikut dia pula esok customer lari. Tak apalah, di Pasir Gudang pun ada customer juga. Tak mau lah. Tak mau sudah. Suami duduk sebulan sana, menikah lain. Padam muka. Orang suruh pindah, tak mau. Bila lelaki menikah lain, bawa gunting pula pergi hambat lelaki dia. Bukan gunting, kata dibawa. Yang laki hang duk hang tak mau ikut dia. Bila suami ajak pi. Dulu dah saya bagi petua pada orang perempuan macam mana nak mengelakkan suami menikah lain. Nombor satu, suami pi mana pun ikut. Dia tak ada masa menikah lain selain daripada tak ada masa pening kepala. Abang nak pi mana? Pi dengar ceramah Ustaz Razim tak? Ikut. Jom. Pi mana bang? Ni perkenal Cakutiau. Ikut. Hai, ni aku pi mana pun ikut. Jom. Bila masa dia nak nikah lah? Abang nak pergi mana? Tengok mak Ustaz. Ikut. Abang pergi mana bang? Mancing Ustaz. Ikut. Baik. Abang nak pergi mana bang? Kerosos. Ikut. Aku nak kerusus buat nak ikut. Ikut juga. Berapa hari? 5 nak ikut. Duk diam-diam lah abang kerusus jabatan ni. Nak ikut juga. Sampai KLA, dia tengok isteri dia ada buat beg. Abang, astagfirullahalazim, tak ikut dah. Tak nikah dah. Nombor 2, macam mana nak elak suami menikah lain? Dia minta apa pun bagi. Dah selesai masalah. Bagi makan kenyang-kenyang. Memang Ustaz, laki saya sekali hadap 4 pinggang Ustaz, memang kenyang sungguh. Bukan kenyang yang tu maklum, kenyang hak lain. Dia minta bila pun tak apa, bagi kenyang-kenyang. Nak lagi abang? Tak mau dah. Tak mau duduk dia. Tak pernah faham, tak faham sudah. Selesai masalah. Dan diam dia. Bila suami berkata, berdiri dia tak kala suami datang, tak kala suami keluar dan mendatangkan diri atas suaminya, tak kala nak tidur dan memakai bau-bauan. Ni tanggungjawab nombor 2 apa? Suami datang bangun, suami balik bangun, suami keluar rumah bangun. Lagi? Dan bila suami panggil dia nak tidur, tutup tali besen, tutup api dapur, pergi tidur dengan lelaki. Selesai masalah. Ada 2 lagi ni tuan-tuan, kita akan hurai pada kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita, kebaikan pada kita insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.